Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menerima 436 permohonan membina semula rumah akibat kebakaran. Juga maklumat transformasi Bandaraya Miri batu loncatan kepada kemajuan akan datang. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, Sahi. Terima kasih. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah menerima 436 permohonan sejak 2020 untuk membina semula rumah panjang dan rumah persendirian yang musnah akibat kebakaran di seluruh negeri. Menurut Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi JPBN, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, ini melibatkan peruntukan melebihi 130.83 juta ringgit untuk membina 2,041 unit rumah. Daripada jumlah tersebut, 131 projek meliputi 675 unit dengan nilai 43.642 juta ringgit telah dilaksanakan dengan jayanya. Manakala 101 projek melibatkan 636 unit bernilai 45.77 juta ringgit sedang dalam proses pembinaan. Tambahnya terdapat 204 permohonan baharu melibatkan 683 unit dengan kos 41.419 juta ringgit. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian selepas melawat rumah panjang 43 pintu Rumah Labang Anak Jawa di Sungai Tulai, Bintango. Rumah panjang berkenaan musnah dalam kebakaran pada Julai 2017. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Premier itu menegaskan Kerajaan Sarawak akan terus menjaga kebajikan rakyatnya sama ada di bandar atau luar bandar. Makmal transformasi Bandaraya Miri yang sedang berlangsung selama 3 minggu di Miri menjadi batu loncatan kepada kemajuan akan datang dalam memacukan pembangunan yang mampan di Miri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1, Datuk Penguang Manggil berkata, semua warga Miri termasuk badan bukan kerajaan, pemaju, pemain industri pelancongan serta ketua masyarakat perlu dilibatkan dalam makmal tersebut bagi mengetahui kehendak, keperluan dan pendapat mereka. Jelas beliau, ini adalah selari dengan aspirasi Miri sebagai sebuah bandar pintar, hijau, hidup dan antarabangsa. And I believe with the kind of resources that you have, you can do it. And not only that, that's why I was asking the mayor just now, do you involve the tourism industries, the developers, even the ketua masyarakat and NGOs, because they are the people who stay here and know what they want what are their needs, not only us. I think we only provide the planning guidance to the whole Miri city. But what is important is we ought to take into consideration and on board all these stakeholders when you have a lab like this. Beliau berkata demikian semasa melancarkan makmal transformasi Bandaraya Miri di Miri. Beliau mewakili Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian. Jelas Datuk Penguang, visi ini akan tercapai berikutan makmal serupa telah dilaksanakan sebelum ini, membabitkan makmal pengangkutan, bandar pintar oleh sains dan berharap banyak lagi makmal sedemikian dapat diadakan untuk percambahan idea. Peserta makmal turut mendengar perkongsian kisah transformasi Malaysia yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu Asosiat Sendirian Berhad, Datuk Seri Idris Jala. Baik saudara, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD komited mencapai sifar projek sakit menjelang penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pembangunan Infrastruktur Sarawak, Insinyur Adil Lariwo memaklumkan setakat Jun tahun ini berbaki sejumlah 30 projek dalam senarai projek sakit atau kritikal di Sarawak daripada 34 projek yang disenaraikan awal tahun ini. Projek-projek itu merangkumi projek daripada kerajaan negeri dan persekutuan. Target kita hujung tahun ini is zero projek sakit lah. By way of the ongoing project sakit or critically delay project going to terminate it and ganti dengan rescue contractor yang berwibawa.
Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan perasmian Persidangan Pengurusan Aset Infrastruktur dan Fizikal 2023 di Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap persidangan yang berlangsung 2 hari ini, anjuran Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan SeaWorks Sendirian Berhad itu berupaya memupuk amalan pengurusan risiko dalam setiap organisasi. Ini penting untuk mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan berdaya tahan, selari dengan komitmen kerajaan negeri untuk membawa lebih banyak pembangunan serta menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Operasi tutup mengesan seorang lagi tahanan warga Indonesia yang melarikan diri dari lokap Balai Polis Tapah 13 Jun lalu diperluaskan sehingga Beratuk dan Siburan di Kuching bermula hari ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Atta memberitahu sektor pencarian diperluaskan sejauh 5 km di kawasan Padawan bagi mencari jejak sama ada suspek masih berada di dalam negara mahupun luar negara. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Bauk di Ibu Pejabat Polis Daerah Bauk dekat Kuching hari ini. Dalam pada itu, DCP Datuk Manca mendedahkan seorang daripadanya yang berjaya ditahan semula pada Rabu lalu akan dituduh di mahkamah hari ini di bawah Seksyen 224 Kanun Keseksaan kerana melarikan diri daripada tahanan yang sah. Kemampuan teknologi digital dalam membantu memajukan sesebuah perniagaan harus dipandang serius oleh Gerakan Koperasi di Malaysia. Naib Pengerusi Eksekutif Dasar dan Pembangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Amran Abdul Kadir berkata, koperasi perlu segera mengatur strategi untuk mengadaptasi teknologi, digitalisasi dan automasi. Menurut Amran, ia mengambil kira perubahan gaya hidup masyarakat yang gemar membuat pembelian secara dalam talian selepas pandemik COVID-19, selain potensi yang dicipta oleh ekonomi digital. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan seminar pendigitalan Koperasi Negeri Sarawak di Kuching. Amran memberitahu SKM akan terus mengambil langkah-langkah proaktif dan strategik dalam membantu koperasi untuk memperkasakan aktivitinya di dalam ekosistem digital. Ia dilaksanakan menerusi dasar, pelan strategik, inisiatif dan program pembangunan yang telah disediakan. Setakat 31 Disember lepas, terdapat lebih 15,000 buah koperasi telah didaftarkan di seluruh negara dengan jumlah keanggotaan seramai 7.3 juta orang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.